Bila dia naik balik umur dah 21 tahun tuan. Kita 21 tahun buat apa? 21 tahun kita baru boleh daftar ni. Dia dah pegang khilafah Arab. Ya, kita baru belajar bulan tu apa, tajik tu apa, hijau tu apa, urin tu apa. Ini tak boleh lah. Baru nak naik. Tetapi dia 21 tahun dah jadi khalifah. Nah, dan bila dia jadi khalifah tuan, apa yang berlaku pembesar-pembesar menteri-menteri yang lama ni, nah jangan jadi menteri lama lah. Nah, dah 60 tahun dah. Contoh. Nah, duk atok dia. Ini orang panggil orang Islam tak? Bila dia rasa dia lama, dia nak atok hak muda. Nah, duk atok dia. Pasal apa? Kerja kita ni muda. Baru 21 tahun. Saja 21 tahun pening binti-binti ni. Mereka 21 tahun dia khalifah. Nah, duk atok dia. Bila duk atok dia tuan, dia pun balik rujuk kepada tu guru dia. Hanya kerja yang baik, dia tak rujuk kepada menteri-menteri penasihat hukum besar ni. Dia rujuk kepada tu guru dia. Tok guru dia kata, inilah masa dia akan buka Constantinople. Sebab apa? Sebab menteri-menteri pada rendah kan? Buka Constantinople. Pasal apa tuan? Constantinople ketika itu adalah ibu negara kepada kerajaan Byzantine. Nah, kerajaan Kristian yang sangat besar. Nah, pagar Constantinople 3 lapis. Benteng, lepas tu ada tentera, ada benteng, ada tentera, ada benteng. Nak lepas kan? Maka kalau ada raja yang boleh pecahkan tembok Constantinople adalah raja yang hebat. Maka Syekh Samsudin kata kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, inilah masa dia yang dibuka Constantinople. Hang buktikan kepada dunia Islam, walaupun hang muda, hang boleh mengubah. Anda mampu mengubahnya. Nah, maka dia pun bermula dari Syria. Itu kita cakap tadi. Nah, tetapi kehebatan dia akhirnya juga dia berjaya. Nah, tahun bila dia buka Constantinople 1453. Nah, 1453 tahun Constantinople masuk kepada Islam yang dia tukar nama Istanbul. Nama dia Istanbul. Boleh. Napoleon tak kenal tak? Napoleon kerajaan. Napoleon kan Perancis punya pemerintah. Dia kata kalau dunia ni negara, Istanbul tu akan jadi ibu negara. Ya, banyak masalah faham kita ni hadis tadi. Nah, ini Napoleon kata. Baik. Satu. Sikit ya. Aspek Ustaz. Saya tak puas saya cerita dia main pada mana ni. Siapa dia ni? Baik. Dia adalah keturunan Turki yang mana tuan-tuan yang mengasaskan Turki Uthmaniyah adalah Sultan Osman El-Turun nama dia. Dia pengasas Empayar Uthmaniyah. Kita banyak lupa nama sultan ni. Pasal apa? Ditenggelamkan oleh cucu cicit dia yang kenal. Sultan Osman El-Turun, E-R-T-U-G-H-U-N, El-Turun itu bunyi dia. Dia yang buka Empayar Uthmaniyah. Bangsa Turki yang dulu cuma jadi hamba bawah kerajaan Abbasiyah, dia bagi golongan mamluk, golongan yang dijadikan hamba. Kemudian daripada hamba dia bangkit atas ketakwaan kepada Allah, maka dia buka empayar. Sultan Osman dia lahir tahun 1258 dia lahir. Bukan jam, tahu. Dia lahir tahun 1258, tahun yang sama Abbasiyah jatuh. Kerajaan Bani Abbasiyah jatuh, tahun itulah lahirnya Sultan Osman ni. Dan dia buka kerajaan Turki Uthmaniyah, dia establish kerajaan Turki Uthmaniyah pada tahun 1299. Dan kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh tu bila tuan-tuan? Mustafa Kemal Atatürk ambil 1923 atau 1922 lebih kurang, kita kata 1923. Hampir 600 tahun lebih kan? 4 tahun lebih. Berapa ratus tahun Turki Uthmaniyah bertahan sebagai pemerintah dunia. Kehebatan yang ada pada mereka atas kekuatan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Kenapa Uthmaniyah jatuh? Kerana raja-raja yang terakhir yang bagi-bagi lah tuan-tuan, mereka dah mula meninggalkan Islam. Saya cerita dah di surah di masjid ni kan, masa kuliah saya kata ketika khalifah-khalifah yang terakhir memerintah Uthmaniyah, ketika itu tak apa Ustaz, sikit ni saya takut ni. Nampak apa saya ucap, saya takut. Baik, saya takut terlebih masuk. Baik. Tuan-tuan nak buat macam tu kan? Baik. Tak pernah
Utamanya akan akhir baik. Saya nak cerita, moyang dia mulakan beberapa tahun dulu ni main cucu cicit khalifah-khalifah yang terakhir ni diambang utamanya nak jatuh ni. Ketika itu tuan-tuan, Eropah masuk ke negara-negara Islam. Dan termasuk Malaysia. Inggris masuk ke Malaysia, Belanda masuk ke Indonesia, Perancis masuk ke tanah-tanah Arab, Itali masuk ke Libya. Dan ketika itu negara-negara Arab yang bawa khilafah ni tuan-tuan, yang bawa khilafah ni hantar surat kepada Khalifah Uthmaniyya. Sebab apa? Sebab dia khalifah kita. Hantar surat minta bantuan. Nah, salah satu surat yang paling terkenal, surat yang dihantar oleh golongan tarekat As-Sanusiyah. Tuan-tuan Salim. Nah, di Libya ada satu tarekat nama tarekat As-Sanusiyah. Pengasasnya Syekh Muhammad Ali As-Sanusi. Dia asaskan tarekat Sanusiyah. Nah, bila kita Itali masuk serang Libya, bunuh habis orang Islam, maka mereka hantar surat ke khalifah, minta khalifah hantar tentera Islam mai tolong. Nah, tapi ketika itu khalifah nak jaga hubungan baik dengan Itali, mereka tak tolong. Yang akhir bila mereka tak tolong, apa jadi? Itali bunuh seorang pejuang Islam bawah As-Sanusiyah yang nama dia tuan-tuan kenal, dia sebut Umar Mukhtar. Umar Mukhtar disebut the Lion of the Desert, orang yang hebat. Dia pahlawan kepada tarekat As-Sanusiyah. Tarekat Sanusiyah yang tuan-tuan kat sini masuk tarekat dengan bawah saya. As-Sanusiyah ni hebat sebab apa? Di samping dia angkat tasbih, dia angkat senjata. Nah, dia tak kira angkat tasbih apa jadi buat jadian. Aku kira apa dah. Sanusiyah dia angkat tasbih untuk zikir kepada Allah, dalam masa yang sama dia angkat senjata untuk lawan dengan musuh. Tetapi bila Khalifah Uthmaniyah buat tata, masyarakat Islam jadi kecewa. Libya pula boikot khilafah. Nah, Saudi jadi awal, dia mati. Nah, kemudian 2-3 geng lagi patut boikot khalifah. Bila itu ada Islam pula boikot khalifah, bangkit seorang lelaki yang bernama apa tuan? Mustafa Kamal Atatürk. Nah, dia bangkit nak lawan dengan khalifah. Tuan-tuan, saya kena sebut benda ni. Tuan-tuan makan masalah ni sikit ya. Saya kena sebut. Memang kita kata kat Mustafa Kamal Atatürk jahat, kita tak nafi dia jahat. Tapi tuan-tuan, kalau kita hidup zaman tu dengan dia, silat-silat kita sokong kan? Pasal apa? Pasal ketika raja dah jauh daripada Islam, nah, dia punya mahkota itu harga bilion ringgit. Nah, besok tak kepala hati tak jari. Besok sikit lah. Tapi dia jauh daripada rakyat. Nah, rasuah dan sebagainya. Undang-undang kena kat golongan raja tak apa. Kena kat rakyat, kena hukum. Nah, apa nak jadi kepada negara-negara Islam bawah Uthmaniyah? Biar pergi. Jadi raja kumpul kekayaan. Bagi 1 juta pula. Sisa depan. Nah, jadi baik. Maka rakyat di mana bangkit Atatürk ni lawan dengan raja, dan ketika itu seluruh gerakan-gerakan Islam dunia sokong dia. Bila gerakan Islam dunia sokong dia dan dia menang, khalifah jatuh. Tetapi tuan-tuan malam bila dia naik, dia tawarkan satu sistem yang lagi teruk. Itu Islam. Sejarah Islam memang macam tu. Sebab tu kita kena banyak mengaji sejarah Islam. Memang macam tu. Ya? Dunia Islam kehilangan wira. Naik seorang wira, kita tak sempat bertanya siapa wira tersebut. Daripada Mustafa Kamal Atatürk, Jamal Abdul Nasir, dia masuk Mesir. Ya? Hebat tuan, perang Israel, perang Arab Israel. Dia wira, tapi dia lah yang bunuh Syekh Qutb. Dia lah yang harapkan Tuhan Muslimin. Nah, bila naik Syekh Hasan Nasrullah, Syiah pula. Nah, nak naik Ahmadiyah, Syiah pula. Nah, naik hero-hero Islam mesti ada latar belakang yang teruk dia. Nah, Gaddafi walaupun dia ada latar belakang yang teruk, tapi dia antara yang berani lawan Amerika Syarikat. Saddam Hussein. Nah, Malaysia pun tuan-tuan, siapa paling berani lawan Yahudi? Saya rasa tuan-tuan semua jawapan sama. Siapa pemimpin negara paling berani lawan Yahudi? Ustaz pun sebut betul. Tuan-tuan sampai? Oh, ni tak ada SG lah. Siapa paling berani lawan Yahudi? Malaysia lawan mana? Tuan-tuan mana? Tapi dia pun ada sisi yang ni dia boleh. Ada. Dunia Islam memang macam tu. Kita sepakat-pakat kaji nak baca surah ni, kenapa dunia Islam yang macam tu. Jadi macam tu, mudah-mudahan kita tak ulang hari masuk pada masa depan. Baik, kepada Ustaz. Masih pada Ustaz Nasri Patut, kita nak tambah lagi. Kau tengok sebuah hukum 9. Alhamdulillah.
betul-betul Allah SWT boleh dapat kan? Biasa fakta ni banyak orang tidur, tapi Masya Allah Ustaz boleh menyampaikan dalam bentuk yang sangat menarik. Jadi tuan-tuan pun datang, Alhamdulillah. Ada yang bawa otak, ada yang secara Imam Syafi'i dan sebagainya, datang sekadar menadaf. Alhamdulillah. Semuanya kalau boleh, mana kalau mahu ngaji, kena ada satu persiapan. Dan Allah SWT kita mencatat sedikit nota. Sebab kita ni Melayu berapa tentang Allah SWT. Ada sebab kita makan nasi banyak. Nasi ni nyebab lupa. Kalau banyak pula, ada jumlah sedikit tak masalah. Baik, akhirnya sekalian, kalau pada penerangan Fadil Ustaz Nazri tadi, Masya Allah memang layak lah, sebab dia belajar sejarah. Layak lah dibicarakan fakta-fakta, nombor-nombor yang susah kita nak ingat. Kita pun hari jadi kita pun tak ingat daerah yang Islami punya oleh Hijri. Ada ingat? Masa ni ada? Oleh Hijri bila? Lain, tak ingat kan? Baik, tapi Masya Allah, Allah SWT bentuk bagaimana masyarakat. Disebut oleh Ustaz Nazri bagian Sultan Muhammad Al-Fatih ditarbiyah daripada kecil, daripada ibu lagi, menjadi seorang yang cukup hebat. Ditakdirkan Allah menjadi sultan. Semua orang, kalau sini saya kata siapa jadi sultan, semua orang nak. Siapa jadi sultan faham? Semua orang mungkin tak nak, sebab pausi kuat sangat kampung saya. Tapi Alhamdulillah, bila menjadi seorang yang terkemuka dan hebat, ini memang luar biasa untuk saya. Sehingga Nabi SAW, Allah SWT telah memilih orang yang macam ni. Allah SWT Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakanlah Allah yang memiliki kekuasaan, Allah beri kekuasaan kepada siapa yang dia nak. Wa tanzilul mulka mimman tasha'. Dia boleh cabut daripada siapa yang dia nak. Tadi Ustaz cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Ibunya seorang yang sangat warak, ayahnya seorang warak, seorang raja yang kuat dengan baca Quran, bukan kuat dengan benda-benda lain, sehingga melahirkan anak yang luar biasa. Saya pernah postkan satu cerita dalam Facebook saya, kisah seorang adik nama Jihad Al-Maliki. Kalau tengok Facebook saya, Jihad Al-Maliki, yang menghafal Quran pada usia 7 tahun, hafaz 30 juz Al-Quran. 7 tahun. Kita 7 tahun ikhraq 3 tak apa lagi. Ulang balik Quran 1. Kalau saya ngajar ikhraq di sekolah macam tu lah budak-budak. Dan paling hebat lagi, dia buta. Dan dikatakan bahawa ibunya semasa mengandungkan Jihad ni, dia tak minta anak dia buta. Tapi semasa proses mengandung, dia sentiasa membaca Al-Quran dan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Bagi ibu-ibu kat belakang, mungkin kita dah yang ramai K-pop aman kan, pencik-pencik mereka, tapi tak apalah. Yang mungkin ada anak kecil, cucu kecil, cuba terbiak untuk menjadi Islam yang luar biasa. Mungkin akan ada Muhammad Al-Fatih dalam Malaysia kita, boleh membuka negara kita daripada keadaan yang teruk kepada keadaan yang lebih baik. Mungkin ada Muhammad Al-Fatih di kalangan, mungkin anak Cik Abdul Razak, mungkin anak pada ustaz yang akan dia tahu, tak tahu lagi. Ada sini siapa nak tawarkan, insya-Allah kita boleh urus. Ya Allah, Allah SWT silam. Penting sungguh kita baca sejarah. Walaupun saya seorang yang dah nampak sejarah sangat amat cepat lupanya, tapi saya suka juga membaca. Ada kitab Zahid Al-Syekh Mandak Taqwan sebagai contoh. Dia banyak menceritakan kisah sejarah orang yang hebat. Para khalifah, contoh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Kalau tengok kisah Umar, tengok bagaimana pentarbihan ayah. Memang dia sangat rapat dengan pentarbihan daripada rumah. Ada anak-anak yang hari ke tempat kita bawa anak lagi ke masjid, biarlah dia main, tak apalah, sebab budak-budak. Tetapi kalau sifat tarbiyah itu ada pada anak-anak, insya-Allah akan memungkinkan mereka menjadi seseorang yang cukup hebat kepada Allah. Seperti mana kalau kita baca manaqib Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala. Siapa tak kenal Imam Nawawi? Perkara kita yang cukup banyak. Pandangan dalam mazhab Syafi'i menjadi utama dalam mazhab Syafi'i. Dia ditarbiyah macam mana? Bagaimana cara kehidupan dia? Semua ni maknanya orang yang hebat ni. Sehingga ulama mengatakan fatashabbahu illam takum mislahum inna tashabbuha bil kirami falah. Kamu tirulah orang-orang yang hebat walaupun kamu tak sama macam mereka. Sebab meniru orang hebat ni, kamu akan dapat kejayaan. Itulah resipi kalau kita lihat adik ni Normadia. Kenal? Adik ni Normadia ni dapat berapa dia? 21 SPM. Ayahnya ada rumah tepi pantai. Rumah tu macam pondok guru kita, yang mana tidak ada bilik kecuali bilik tu partition yang dibuat dengan almari saja. Maknanya tak ada bilik. Tapi dia boleh melahirkan anak yang luar biasa.
hasil didikan walaupun dia seorang nelayan. Hebat Allah sekalian. Sehingga dikatakan ada ni Muhammadiyah. Kita bagi ustaz yang dia ni main fakta mari balik dan nak sambung lagi untuk episode terakhir, pusingan terakhir. Bagaimana dikatakan ada ni Muhammadiyah? Sesuatu sudah sedih kepada Allah. Adik ni Muhammadiyah. Dia ni Masya Allah dikatakan kalau dia picit mak dia. Kalau anak kita picit kita je, kita tidur je, cabut lagi. Duduk main tidur. Dia ni Muhammadiyah picit mak dia sampai tidur. Bangun tidur, dia masih lagi memicit mak dia. Sehingga mak dia kata, bola mana? Bukan bola, cukuplah. Baru dia picit. Allahu Akbar. Saya dah pergi saya dah gitu. Dia baru saya tidur. Berhenti lah. Dia pula tidur lah. Tapi nasibnya Masya Allah pentarbihan keluarga sangat. Baik, Ustaz kita sampai kepada episode terakhir. Boleh tak? Jangan malu saya cakap sikit lah. Yang saya lawa jauh saya cakap sikit. Buat tempatan saya cakap banyak. Jadi kita dah tahu tentang Jabal Subhanahu Wa Ta'ala. Konstantinopel dan Ustaz sebut bagaimana nak masuk painting yang banyak. Memang kita baca sejarah, tengok cerita Muhammad Al-Fatih pun, walaupun ada sedikit penyelewengan dalam cerita film tersebut, tapi tengok gaya cerita Masya Allah. Sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari sanggup pergi untuk buka Konstantinopel, sehingga dikatakan bila mana dia dikebumikan di tembok Konstantinopel tersebut, dia kata kalau aku dapat mendengar tapak kuda, tapak kaki tentera-tentera yang boleh bebaskan Konstantinopel pun cukuplah. Abu Ayyub seorang tua ketika itu sanggup keluar daripada Madinah Munawwarah. Siapa tak kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Rumah dijadikan rumah Nabi SAW. Nabi bertamu di rumah dia. Dia makan tabarruk dengan makanan Rasulullah SAW. Nabi makan, dia hidangkan makanan pada Rasulullah. Bila makanan dia makan tabarruk dengan Rasulullah SAW. Dialah sahabat Nabi yang sanggup berlalu jalan tepi. Sebab Nabi duduk kan, asalnya Nabi duduk di bawah kan, kemudian Nabi pindah di atas. Jadi mereka duduk di atas, nak lalu, dia tak lalu atas, dia lalu ke tepi. Allah SWT sanggup dengan hormat Rasulullah SAW. Manusia ini, sahabat mulia ini pergi ke Konstantinopel untuk berjihad, tapi takdir ketika itu belum layak lagi untuk membuka Konstantinopel. Dia ada rahsia-rahsia ramuan-ramuan yang dibina oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala dan tentera-tenteranya. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, fala ni'mal jaish, yang hebat tentera yang tak hebat ialah tentera yang dapat buka Konstantinopel. Jadi Al-Fadhil Ustaz boleh ceritakan dengan lebih hebat lagi. Anak muda ni kan semangat luar biasa, bersemangat lagi agar pakcik-pakcik K-pop semua ni, abang-abang semua ni jadi semangat, jadi nak macam muda balik. Tapi tak perlu pakai putih-putih, tak payah lah. Tak payah pakai itu, cukup untuk reward yang cukup nak. Tapi sekadar untuk bagi tasbih semangat pada kami, anak-anak muda, anak-anak tak berapa anak muda ni, agar dapat melahirkan Muhammad Al-Fatih yang kedua. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Saya malu tapi saya orang sini betul saya cerita. Malah kita berkongsikan macam kita pakai formulir tadi lah. Saya orang Kuwait, saya letak tunggu kesahkan baik insyaAllah. Saya sambung sikit lagi bagaimana formulir kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita boleh bias kan? Boleh bias. Agak-agak minat. Agak-agak minat tuan mari kita cadarkan kepada Sultan mana? Ustaz Darul Fitri. Jadikan program kuliah-kuliah sejarah bicara tokoh begini kita buat setiap bulan. Kita mulakan di masjid Banyak Sok yang banyak tokoh-tokoh yang hebat dan kita semua tak boleh diterang. Dan kita ada Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, siapa lagi kita ada? Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bayyah Al-Jarrah, Khalid Al-Walid, dan banyak tokoh-tokoh. Kalau kita ambil dalam dunia Melayu, tuan-tuan, kita ada Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, Tok Kubarah, banyak sejarah-sejarah mereka ini yang kita letak tepi masjid. Seolah-olah masjid ni cuma rumah untuk bicarakan tentang fiqh, hadis, tasawuf. Bila main sejarah, bila main perjuangan, bila main jihad, letak tepi sana. Dan tuan sudah tiba masanya Islam bangkit untuk bercakap isu-isu yang macam ni, untuk bercakap isu-isu jihad, untuk bangkitkan semangat umat Islam. Sudah lama tuan-tuan Islam ditipu dan dipijak. Saya ulang banyak tempat dah Islam yang tuan-tuan punya ramai orang
sejarah dia Ustaz. Kita pun nak masuk ke dasar. Kita nak bagi semangat sikit. Ngaji sejarah. Bila Syria kena serang tuan-tuan, bila Gaza kena serang, topoi berkumpul pemimpin orang Islam OIC betul. Bersidang dekat hotel mewah. Macam mana mereka nak tahu orang Gaza lapar? Mereka bersidang pun makan makanan yang mahal-mahal dalam hotel. Bila Rohingya lari meninggal kena kumpul dengan budak, di Rohingya ni tuan-tuan, OIC pun bersidang. Macam mana orang OIC nak tahu kesusahan orang Rohingya tidur melantai dan tanah bertumbuhkan langit, sedangkan bila mereka mesyuarat, mereka tidur di hotel-hotel mewah, tidak yang mampu. Bagaimana mereka nak tahu susahnya yang ditanggung oleh masyarakat Islam dalam perbezaan darjat sampai ke bawah ni tuan-tuan. Pemimpin negara Islam sibuk mengumpul harta dan membeli undi. Ulama-ulama Islam sibuk bergaduh tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun hari bergaduh tu Ustaz sebut tadi. Yang paling banyak kritik itu semua asal Islam tak tahu. Yang paling banyak. Saya ceritakan di kelas TV saya buat skrip TV untuk TV Al-Hijrah. Salah satu telemovie saya tajuk dia Surat untuk Dia. Cerita tu Ustaz berkenaan tentang budak kecil yang nak cari Tuhan, tapi dimensi pemikiran dia macam tu. Dia tanya orang, apa dia Allah? Sekali dia pergi kedai, dia tanya, Allah ada tak? Sekali lagi dia pergi bus stop, dia kata mencari Allah. Siapa jumpa tolong hubungi kami. Budak umur 4 tahun. Saya buat tu tuan-tuan berdasarkan pembelajaran saya di universiti bidang psikologi. Curiosity budak-budak umur 4 tahun memang macam tu. Tapi tuan-tuan sebelum contoh tu nak terbit, habis saya kena teruk betul-betul saya kena. Sampaikan apa bos di Gaizah ketika itu telefon dia kata kita kena batalkan tadi, kena refund duit balik. Tahu balik. Masa saya buat skrip penerbit yang teruk. Maka tuan-tuan saya kata tak apa. Saya bawa skrip tersebut, bukan saya lah. Penerbit kami Ashraf Muslim. Saya buat naik. Dia bawa skrip tersebut pergi jaki, minta jaki kaji skrip tersebut. Dia kena jaki kaji, dia kata cerita ni tak ada kritikan kepada Islam, dia kata. Memang budak kecil, memang macam tu. Dan saya bawa skrip tersebut, saya rujuk dengan saya punya lecturer, pakar dalam bidang pemikiran kanak-kanak. Dia kata skrip ni lepas. Tak ada hina Allah. Cuma nak cerita budak-budak pemikiran dia macam tu. Macam tu. Macam tu. Maka dah lepas. Tapi nampak dekat orang punya Islam ni. Kalau kamu asal Islam tak tahu. Kalau kita kata sebenarnya Allah. Siapa tahu berkata isu-isu yang tak sudah. Siapa tahu berkata isu-isu yang tak sudah. Kita ikat pun dia boleh jelas. Di saat Barat dan Eropah sedang bercakap tentang membuka tanah di Perak Barat, kita sedang bercakap tentang tanah Melayu, tanah Cina. Tak habis-habis. Eropah macam Dr. Mazhar kata, Eropah dah bercakap tentang mencintai sungai. Kita duduk dalam leyak tu bahas niat wajib tak boleh. Bagaimana Islam nak bangkit kata? Bila Nabi kata akhir zaman umat Islam, negara Islam akan dikerumuni oleh negara-negara musuh. Sahabat tanya kepada Nabi, adakah kerana ketika itu kami sedikit? Sahabat tanya kepada baginda Nabi, kenapa Rasulullah lagi macam tu? Yushikul umamu antara alaikum kama tada'al akadatu ila masyajah. Nabi kata kamu akan dikerumuni oleh musuh seperti mana orang berkerumuni tanam-tanam hidangan mereka. Sahabat tanya, adakah kerana kami sedikit? Kata baginda Nabi, bal antum yawma idzin kasir, kamu lagi banyak, tetapi banyaklah kamu itu macam buih di waktu banjir. Sikit je. Tuan-tuan, tengok filem-filem barat. Berapa banyak filem-filem barat yang watak jahat dia letak nama Tariq, nama Muhammad, nama Hassan. Watak jahat dia letak nama Islam. Tapi orang Islam sanggup habiskan duit beli tiket tengok cerita. Tengok negara-negara beberapa yang isytihad perang kepada negara Islam, tapi orang Islam sanggup habis duit beli jersey bola sepak negara tersebut. Mana-mana orang Islam. Islam makin sudah tidak bercakap tentang jihad. Sudah tidak bercakap tentang jihad. Dia orang Islam kira dia dari dalam syurga dan mana. Kalau kita berhenti cakap tentang jihad dan perjuangan tuan-tuan, kita akan jadi agama yang tauhid bijak-bijak. Yang seorang kata kepada saya, Ustaz, apa? Nanti Imam Mahdi main tak ada bang. Ni pemikiran dia kali ni. Bukan buat apa buat. Esok Imam Mahdi main tak apa baru. Tuan-tuan kira dalam itu tak buat apa. Kuliah boleh buat.
Ada dia. Esok Mama Iman sakit. Alah, kita makin saya bersuara. Tapi satu faktor nanti saya emosi saya sikit. Nak masuk cuti sikit. Saya rasa dia dari mungkin Ustaz pun emosi tadi. Saya sembang dengan seorang orang besar dalam kerajaan Islam. Saya sembang dengan dia satu petang. Semua kami minum. Sahabat saya bodoh itu. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf dah dia. Betul ni saya tak disebut public, saya kena sebut personal dia. Saya rasa orang-orang Yahudi seluruh dunia pergi di Israel dalam ramai tu, Ustaz bagus. Dia kata begitu dah. Saya kata betul ni baik. Kita orang Israel masuk Palestin ramai bagus. Pasal apa dia kata, dulu orang Yahudi ada di Amerika, pindah Israel. Orang Yahudi di Eropah, pindah masuk Israel. Mana-mana Yahudi seluruh dunia pakat pindah masuk Israel ramai-ramai. Dia kata bagus. Saya berasa masalah orang. Tapi kita ambil pendirian dengan dulu pada anak kata. Dia kata, Ustaz, dia lah. Bila dia semua berkumpul satu tempat, esok bila Imam Mahdi main di pisau turun, senang nak lapor lewat. Dia perlu setempat dia lah. Tak perlu cari betul. Nak semua berikut dalam tu, kita habis melih ada tak? Dia pergi lah. Tapi tak boleh nak pakai pemikiran itu. Cuma kita tak berjuang, tak boleh. Ya, okay, baik tu. Masuk, main di Sultan Muhammad Fatih. Kau tak nak pegang nasi. Baik. Sultan Muhammad Fatih juga sedikit saya nak cerita sebelum saya masuk kejayaan yang sedikit kan. Contoh pernah dengar nama Dracula. Dracula. Orang selalu kaitkan Dracula ni dengan Sultan Muhammad Fatih. Contoh kalau nak kenal Dracula law ni, contoh tengok Queen Elizabeth, contoh tengok Rockefeller, yang Rothschild, itu anak cucu Dracula. Bukan Dracula tingkong orang lah, Dracula ni orang. Saya tahu dan saya sebut Dracula ni, contohnya umur 70 sampai umur 20 semua tahu. Saya Dracula ni dia novel lama. Zaman yang kecil. Baik. Dracula ni memang manusia yang hidup. Dan dia dibunuh oleh Sultan Muhammad Fatih. Bukan Sultan Muhammad Fatih bunuh. Askar dia bunuh. Saya nak cerita sikit pasal orang filem Dracula yang bergerak ni dia bertipu, dia bergerak Sultan Muhammad Fatih fitnah dia apa? Bunuh dia kan? Apa nak? Bagi izin saya tunjukkan kat budak ni. Siapa kata Dracula ni? Baik. Dracula ni kata bila Sultan Murad kedua, ayah Sultan Muhammad Al-Fatih tawan negara dia, tawan negara Dracula ni. Masa dia Dracula umur 4 tahun, 5 tahun, Sultan Murad ambil Dracula jadi anak angkat dia di istana Turki. Nah, ketika itu. Dan ketika itu Al-Fatih pun kecil lagi, Dracula pun kecil lagi. Cuma Dracula ni anak orang Kristian, anak negara Kristian yang dia tawan, dia ambil main duduk di istana, dia bagi pendidikan. Mengaji, belajar sama-sama dengan dia. Dia bertiga orang. Al-Fatih, anak Sultan sendiri, anak Khalifah. Dracula ataupun nama dia Vlad. Dan adik Vlad, nama dia Radu. Radu. Bapak teringgit tu kan. Radu. Baik. Radu ni adik Dracula. Akhirnya Radu masuk Islam. Jadi Dracula tak masuk Islam. Dia keluar daripada istana dan dia lawan balikkan Al-Fatih. Kenapa dia diklar Dracula? Sebab musuh-musuh dia yang dia bunuh, dia tak bunuh secara biasa. Dia ambil hidup-hidup, dia bancok kayu besar, tinggi, tentang tajam. Dia akan tusuk manusia tersebut daripada lubang bawah dia, tembus sampai mulut. Hidup-hidup. Dan bila Sultan Muhammad Al-Fatih hantar tentera nak pergi serang Dracula, dia sajikan dekat Sultan Muhammad Al-Fatih 20,000 orang Islam yang disulah macam tu. Bayangkan tuan-tuan, 20,000 orang Islam yang disulah hidup-hidup macam tu. Sultan Muhammad Fatih sampai-sampai dekat sempadan negara Dracula ni, dia tengok 20,000 tentera Islam kena sulah macam tu. Apa dia rasa? Sedangkan bapa dia dulu yang bagi pendidikan kepada Dracula. Yang akhirnya tuan-tuan, akhirnya senang cerita, Al-Fatih hantar adik dia, adik Dracula sendiri, Radu yang masuk Islam tu, pergi bunuh abang dia sekali. Dan sebelum dia mati, dia dipancung. Sebelum dia mati, dia sempat meninggalkan 2 orang anak. Yang mana anak dia mewarisi tahta